Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak sambung chapter 2, subtopik yang pertama. Kita sambung dengan soalan example question number 3. Okay, a toy train moves slowly along a straight track according to the displacement S against time t graph in figure below. Okay, explain qualitatively the motion of the toy train. Okay, macam yang saya ajar sebelum ni. Okay, bila ada soalan dia suruh tanya explain qualitatively, jadi apa yang kita perlu buat, kita kena explain dari segi display, dari segi direction dia, dari segi velocity dan juga acceleration. So kat sini kalau kita tengok dia ada dua part. Yang pertama sekali daripada 0 ke 10 masa dia, dan part yang kedua adalah daripada 10 ke 14. Okay, jadi kita explain dari segi dua tu lah. Okay. So first kali from 0 to 10 second. So apa yang berlaku? Kalau kita tengok sini dia punya graph flat saja. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak bergerak. Okay, jadi from 0 to 10 second object is stationary. Okay, kemudian from 10 to 14 second. Alright. Jadi kita tengok dia punya graph tu naik ke atas. Jadi maksudnya positive direction. Dari segi velocity pula. Velocity apa? Kalau kita tengok dia punya gradient adalah constant, jadi velocity pun constant. Jadi bila velocity constant, acceleration akan jadi 0. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, sketch a velocity against time graph. Okay, so velocity time graph. Nak sketch senang sahaja. Okay, sama ada awak gunakan teknik yang saya guna, senyum, masam. Tapi kalau kita tengok kat sini dia senang saja. Okay, dia tak ada graf-graf yang curve. So kalau tak ada graf yang curve, dia lebih mudah lah. Okay, kalau tak ada graf yang curve, dia lebih mudah. Jadi first kali kita akan buat axis dia. Okay, ni velocity cm 1 dan time in second. So nak buat graph velocity, kita tengok gradient displacement time graph. Okay, daripada 0 ke 10 second, kita tengok dia flat. So gradient dia adalah 0. Jadi kita punya graph akan jadi 0 lah. Okay, akan jadi 0 daripada 10. Daripada 0 ke 10 dia adalah 0 macam tu. Okay, dan kemudian daripada 10 ke 14 gradient dia adalah constant dan dia berada dekat, dan dia adalah positive direction. So constant, positive maksudnya kita akan lukis flat dekat atas. Okay, begitu dia punya graph untuk velocity time graph. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 3. Determine the average velocity of the whole journey. Okay, average velocity for the whole journey. Jadi kalau ikut formula average velocity, okay, average velocity formula dia V is equal to S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Jadi kita tengok dia kata whole journey, maksudnya daripada 0 ke 14 saat lah. Okay, jadi T2 kita adalah 14 dan T1 kita adalah 0. Okay, di mana S2 kita akan jadi 10 dan S1 kita akan jadi 4. Ni S1, yang ni akan jadi S2. Okay, so 10 minus 4 divided by 14 minus 0. So kita akan dapat jawapan
0.29 cm per second. Okay. Number 4, calculate the instantaneous velocity at t equal to 11 second. Okay, instantaneous velocity maksudnya velocity dekat masa yang spesifik lah. T equal to 11 second. So 11 second dekat sini. Lebih kurang Jadi cara kita nak cari velocity melalui graf adalah kita cari, kalau graf tu ST graph, jadi kita kena cari dia punya gradient. Jadi kita boleh cari gradient dekat sini lah. Okay, gradient dekat sini. So memandangkan kita tahu yang gradient kat sini sepanjang daripada 10 ke 14 ni constant. So kita boleh ambil mana-mana point. Okay, nak senang daripada 10 ke 14 kita ambil lah point. Sini satu. Okay, ni point pertama kita. Dan ni point kedua kita. Okay, jadi V at 11 second is equal to gradient. Okay, so kita gunakan formula gradient lah. Okay, y2 minus y1 divided by t2 minus t1. So y2 kita adalah ni y2 Okay, 10. Y1 kita 4 divide by X1 kita adalah X2 kita adalah 14 tolak 10. X1 kita 10. So 14 tolak 10. Jadi kita akan dapat jawapan 1.5 cm per second. Okay, so itu untuk soalan nombor 3. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 4. A velocity time graph is in figure shows the motion of a leaf. Describe qualitatively the motion of the leaf from. Okay, kita kali ni dia tanya dia nak motion daripada 0 ke 5 sampailah 40 ke 50. Okay, macam biasa kalau dia suruh describe tu, apa yang kita kena buat dari segi apa? Dari segi direction, velocity dan juga acceleration. Jadi itulah yang kita kena cakap. Okay, so kita nak senang kita buat semua sekali terus. Kita tengok direction dulu. Okay, so untuk velocity time graph, okay, saya dah ajar dah. Kalau graf kita berada di atas, berada di positive side, maksudnya direction dia adalah positif. Dan sekiranya dia punya graf berada di bawah, maksudnya dia punya direction adalah negatif. Okay, kalau kita tengok dekat sini, daripada 0 ke 25, dia punya direction adalah positif direction. Pada 25 ke 30 ni, dia tak ada kat atas, dia tak ada ke bawah, dia dekat tengah-tengah, dia dekat kosong. Okay, maksudnya objek tak bergerak. Okay, objek tak bergerak. Yang ni objek tak bergerak. Dan daripada 30 ke 50, graf kita berada di bawah. Jadi dia punya direction adalah negatif. Jadi kita tulislah kat sini Okay, 5 sampai 25. So ini semua positif direction. Ni pun positif. Ni pun positif. Ni pun positif. Okay, semua sama. Okay, daripada 25 yang saya cakap tadi, 25 ke 30. Okay, dia punya graf dia flat macam ni. So velocity kosong pun, jadi dia tak bergerak, stationary. Okay, kemudian daripada 30 ke 50, graf dia berada di bawah. Okay, di bawah maksudnya direction dia negatif. Okay, ini pun sama. Ini pun negatif, ini pun negatif direction semuanya. Okay, kemudian kita tengok dari segi velocity. Okay, velocity pula kita tengok pergerakan graf tu. Okay, kalau graf tu bergerak ke atas. Okay, untuk velocity, kalau graf tu bergerak ke atas, maksudnya dia positif. Bukan positif. Silap. Velocity increase. Okay, sekiranya
ke bawah. Okey, pergerakan graf tu Contoh ke atas mana? Yang ni. Daripada 0 ke 5 ni. So dia bergerak ke atas. So ni increase ni. Kalau ke bawah maksudnya velocity decrease. Okey. Ataupun awak boleh tengok sendiri je lah. Ataupun awak boleh tengok dia punya number ni. Sebab ini pun nampak ke bawah. Tapi sebenarnya dia increase ni. Okey. Dia increase. Sebab awak tengok dia punya nombor je lah ya. So 0. Kalau dia daripada 0 ke atas, dia increase. Ini pun sama. Kalau 0 ke bawah ni, daripada 0 ke 4, maksudnya dia increase juga. Okey. Ataupun macam ni lah. Okey. Ataupun nak senang. Okey. Kalau ni daripada 0 Okey. Daripada 0 ni, kalau dia bergerak ke atas, dia increase. Lepas tu kalau yang belah bawah ni pula, kalau dia bergerak ke bawah macam ni, increase dia punya velocity. Kemudian kalau dia punya graf daripada atas ke bawah begini, so yang ni decrease velocity-nya. Dan ini pula kalau dia punya daripada bawah ni naik ke atas, ini maksudnya decrease juga. Decrease. Okay, velocity decrease. Okay. Kalau yang flat tu maksudnya constant kalau flat constant. Tapi kalau flat dekat tengah ni, dia tak bergerak. Okey, kita tengok lah. Daripada 0 ke 5. Okey, dia naik ke atas. Okey, graf dia naik ke atas. So, increase. Okey, 5 ke 15. Masih lagi naik ke atas. Okey, daripada 2 naik ke 4. Jadi, dia masih lagi increase. Okey, untuk 20. 15 ke 20. Okey, dia flat. Maksudnya constant. V constant. Kemudian daripada 20 ke 25. Daripada 4 ke 0 dia turun ke bawah. Jadi bila dia turun ke bawah, dia adalah velocity decrease. Okay, kalau stationary tak payah cakap dah pasal V dan A. Terus kepada 30 ke 35. Okay, 30, daripada 30 ke 35, dia daripada 0 ke 4. Okay, daripada 0 ke 4, so dia ke bawah macam ni. So maksudnya dia increase. Increase. Okay, kemudian daripada 35 ke 40, flat. Jadi V dia constant. Constant. Dan daripada 40 ke 50. Daripada 4 ke 0. Jadi dia decrease. Okay. Sekarang kita tengok pula acceleration. Okay, acceleration senang. Kita tengok dia punya. Dia sama ada 0 ataupun constant je kan. Saya cakap kan. Okay, so kalau increase ataupun decrease. Okay. A dia akan jadi 0 pula. Okay. A akan jadi constant. Kalau V dia constant ataupun 0, A akan jadi 0. Okay, so yang ni V increase. So A constant. V increase. A constant. V constant. A 0. V decrease. A constant. Stationary. A stationary tak payah dah. Kalau cakap stationary tak payah cakap pasal A dan V lah. Okay, V increase. A constant. V constant. A 0. V decrease. A constant. Okay. Habis. Kemudian sketch graph of acceleration against time. Okay. Graph acceleration against time. Okay, saya buat kat sini lah.
sebab boleh senang nampak sebelah-sebelah. Alright, so saya padam dulu. Padam benda-benda yang mengganggu. Okey, jadi soalan nombor 2. Okey, sketch a graph. First sekali, apa yang perlu buat, step yang pertama, kita kena lukis lah. Okey, kita kena lukis dulu. Okey, buat masa dia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tak dapat dah, tak apalah. Okey, jadi nak buat dia senang. Untuk daripada V, kita nak buat A, senang sahaja. Kita tengok saja dia punya gradient. Okey, so gradient ni macam senang lah kan. Kalau yang graf dia ke atas, maksudnya positif gradient. Kalau graf ke bawah, negatif gradient. Okey, kalau kita punya graf atas sikit. Kalau graf kita macam tu, yang maksudnya positif gradient. Kalau graf ke bawah, maksudnya ni negatif gradient. Okey, kalau graf kita flat, maksudnya zero gradient. Okey, so VT graph, dia punya gradient adalah acceleration. So sebab tu kita boleh tengok untuk dapatkan dia punya nilai acceleration, kita tengok dia punya gradient lah. Memandangkan dia suruh sketch, jadi kat tepi ni tak payah nilai pun tak apalah, sebab kita tak tahu, kita tak kira dia punya nilai, so tak payah. Tapi yang penting dekat bawah ni kena ada masa dia. Okey, time. Alright, so first kali 5, 0 ke 5. So gradient dia positif gradient. Okay, dan nilai dia adalah constant. Jadi kita buat macam tu je. Gitu. Saya guna color lain. Okey. Aduh, tak boleh padam. Alright. Okey, 0 ke 5. Macam tu. Kemudian daripada 5 ke 15. Okey, dia positif juga, tapi dia punya kecerunan semakin berkurang. Ni cerun, ni kurang cerun. Jadi kita punya nilai pun akan menurun sedikit. Macam tu. Lebih kurang lah kita buat lebih kurang saja. Okey, lebih kurang macam tu. Kemudian 15 ke 20 sekejap. Ni sampai 15. 15 ke 20 flat. Jadi maksudnya gradient flat ni maksudnya kosong. Kemudian daripada 20 ke 25 dia ke bawah, jadi dia adalah negatif gradient. Jadi kita boleh buat negatif begitu. Okey, 25 ke 30 dia stop. Jadi kosong. 30 ke 35 negatif gradient lagi. Okey, kalau kita tengok kecerunan dia sama, yang ini dengan yang ini sama, jadi kita boleh buat level dia samalah. Okey, daripada 35 ke 40 constant, jadi kosong acceleration dia. Dan akhir sekali daripada 40 ke 50 naik ke atas. So naik ke atas positif. Dan begitu. Okey, maksudnya gradient, kalau gradient positif kita letak ke atas lah. Kalau gradient negatif kita letak dekat bawah. Okey, so itu nombor 2. Okey, dan last kali. Nombor 3.
calculate the average acceleration between 20 second to 40 second. Okay, so average acceleration is equal to V2 minus V1 divided by T2 minus T1. Okay, so dia nak daripada 20 ke 40. So daripada mana sini ke sini. Okay, so sini kita punya V2 kita kat sini. So V2 kita adalah negative 4 minus V1 kita adalah 4 divided by masa dia 40 ke 20 ke 40. 40 minus 20. Jadi masukkan, tekan calculator, kita akan dapat jawapan. Okay, kita akan dapat jawapan sama dengan negatif 0.4 meter per second, negatif 2. Sorry silap, ini sebetulnya negatif 2 Okay, jadi itu dia contoh soalan untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 dalam example chapter 2 ni.